madaji' dalam surah As-Sajdah. Kita sambung selepas mana kita tersungkur duk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tersungkur? Sebab hilangnya perasaan sombong, sebab kita tahu kita hamba. Akhirnya Allah sambung tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Bangun sahaja daripada sujud, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah sebut? Allah terus mengiktiraf seseorang. Siapa yang Allah iktiraf? Orang beriman. Orang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, junubuhum 'anil madaji'. Renggang lambungnya itu, lambung mereka itu dari tempat tidur mereka. Orang beriman ini kurang tidur malam. Renggang punggung mereka dari tempat tidur mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minta maaflah sesama sikit. Kena sumbat sikit hidung itu. Harap-harap boleh dengar lah, boleh faham insya-Allah perkongsian-perkongsian ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajin mengaji belum tentu rajin solat malam. Orang yang kerajinan solat malam, orang yang dapat kerajinan solat malam, dia ni orang beriman, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia rasa menyesal tak bangun. Ni pun orang beriman. Ada keadaan orang yang rasa nak bangun tapi dia tak terbangun, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ini pun orang beriman. Cuma hak yang pertama tu, tuan-tuan. Yang pertama itu tadi, iaitulah orang yang dapat kerajinan solat malam. Itulah yang betul-betul dia rasa dia dah jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kesombongan takkan bawa dia ke mana-mana. Dia tahu bukan dunia ni bukan tempat mengadu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, la haula wala quwwata illa billah. Ada masa kawan kita tak buat kerja, tuan-tuan. Lalah kita buatkan. Ada orang buatkan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Tapi orang yang buatkan tu, tuan-tuan, dia diam, dia tak nak cerita banyak. Dia nak buat saja-saja, tuan-tuan. Walaupun balik rumah, tuan-tuan, pasangan dia marah. Kenapa sibuk kena buli dan sebagainya, tuan-tuan? Sebab dia ada fokus, dia ada hala tuju. Tidak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gaduh je pasangan laki bini, tuan-tuan. Gaduh je sebut habis kebaikan kita. Awak tak tahu ke saya buat semua ni untuk awak? Awak tak faham ke emosi lelaki ni nak tunjuk fizikal, nak tunjuk kesayangan tu dengan fizikal. Habis dia cerita semua, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis satu-satu pahala ikhlasnya. Ulama kata, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ulama kata orang macam ni orang yang sombong. Orang yang duk ungkit-ungkit ni orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tak sombong dengan isteri dia. Tuan-tuan, ada orang kan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu duk tengok pusing-pusing, tuan-tuan. Ada orang, kadang-kadang kita tanya dia, tuan-tuan, kenapa kau sibuk sangat hari-hari? Kawan-kawan ni biasa dia akan cakap, duit tak cukup, gitu kan. Duit tak cukup, nak kena cari duit. Tapi tuan-tuan, pernah tak kita rasa akhirat kita tak cukup dalam hidup kita? Kenapa kita rasa dunia ni tak cukup? Tak cukup tu, tak cukup ni. Tuan-tuan, tak salah nak rasa tak cukup. Tapi kenapa kita tak pernah rasa akhirat kita ni tak pernah cukup? Akhirat aku ni tak pernah pun cukup. Dan kita langsung tak usaha pun cari akhirat tersebut, tuan-tuan. Ada setengah kawan tu, kita jumpa je dia sekarang dah buka bisnes ke? Dah buka bisnes nak cari duit lebih, tuan-tuan. Tapi kenapa kita tak pernah nak cari pahala lebih? Tak boleh nak lebihkan akhirat. Kenapa? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihat untuk saya bercakap sekarang ni, tuan-tuan. Kalau nak dengar, ikut silakan. Saya banyak kuliah untuk saya sebenarnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah malam walaupun seminggu sekali. Sekarut-karut pun, paling karut pun bangunlah sebulan sekali, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Atur jadual tidur awal sikit. Sampai tahap, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Nabi SAW, sebab benda-benda macam ni lah, Nabi duk ambil berat sangat pasal tidur. Sampai Nabi duk ajar doa tidur. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha. Panjang doanya dan doanya itu menjatuhkan ego kita sebagai seorang hamba. Tuan-tuan kena tengok, tuan-tuan, doa tersebut. Saya akan hantar doa tersebut. Mungkin saya akan sharekan nanti. Bahkan Nabi SAW dia ajar pula doa susah nak tidur. Untuk persediaan supaya kita boleh bangun malam. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebegitu berat Nabi duk cerita pasal tidur. Sedangkan kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil peluang untuk tak tidur sebab nak tengok cerita, sebab nak tengok
saham dan sebagainya. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Allah sambung ayat tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu bila jatuh tadi, tuan-tuan, maka Allah iktiraf orang beriman. Orang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya tadi bangun solat malam. Yang kedua, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dia bukan bangun sekadar solat. Kata Allah Subhanahu wa taala, belum cukup iman seseorang, melainkan ketika mana dia solat itu berlaku luahan hati antara Allah dengan kita. Berlaku curhat, kita panggil bahasa Indonesianya lah. Berlaku luahan hati. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, saya rasa kehidupan saya dah buat habis baik dah Ustaz. Sampai tak tahu nak cerita apa, doa apa malam-malam ni dah Ustaz. Dah tak tahu dah. Hei tuan-tuan, manusia mana yang tak ada kesalahan? Tuan-tuan, orang beriman mana yang pandang dosa kecil tu sebagai kecil? Orang tu sombong, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang mana, manusia mana yang tak ada kesalahan? Kalaupun orang anggap kita betul, budak kecil akan anggap kita salah. Mesti ada kesalahan, tuan-tuan. Tuan-tuan tak ingat kisah Nabi SAW? Ini dah dekat dah kelahiran Nabi. Nabi tu sampai berjurai darah, membasahkan selipanya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jibril alaihissalam datang. Cerita yang biasa kita dengar, tuan-tuan. Kalaulah darah ini tumpah ke tanah, kata Jibril alaihissalam, akan kuratakan kota Taif. Tuan-tuan tengok. Tapi apa Nabi buat sallallahu alaihi wasallam? Nabi tunduk, Nabi senduk, Nabi lap darah-darah yang ada di sekitar selipar menggunakan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah tidak tertumpah dan kering selipar baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya doa, ya Allah, jadikan daripada tulang sulbi orang Taif ni, mereka ini nanti keturunan yang takkan pernah menyekutukan Allah lepas ni. Tuan-tuan, cukupkah sampai situ Nabi buat? Tak, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahaja tempat selamat daripada kena balik, Nabi kata apa pula, tuan-tuan? Ya Allah, maafkan aku sebab aku tak bersungguh mengajak orang Taif tadi masuk Islam. Menangis Nabi dan sahabat doa begitu, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kecil mana, sampai tahap mana kita boleh kata kita tak ada kesalahan, tuan-tuan? Nabi pun begitu, tuan-tuan. Dosa mana lagi yang tak boleh kita tangiskan, tuan-tuan? Kalau tak boleh tangiskan doa, tangiskan dosa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita tak boleh menangis sebab dosa kita, tuan-tuan, tolong tangisi kudrat Nabi SAW yang jadikan kita ini sentiasa di bawah naungan doa ni. Tuan-tuan, Nabi, tuan-tuan, SAW, beliau sangat suka membaca Al-Quran setiap malam. Kalau beliau bangun, ketika mana beliau bangun daripada tidur malam, bangun, beliau bersiwak, kemudian membaca doa bangun tidur, Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudiannya Nabi SAW membaca inna fi khalqis samawati wal ardi sampai habis sallallahu alaihi wasallam. Contohilah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah beliau, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan diri kita ini dan dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ikatan, supaya nanti kelak, tuan-tuan, kita boleh memandang wajahnya pada hari kiamat. Supaya nanti, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh sampai ke telaganya di hari Yaumut Thamah, kata Allah Subhanahu wa taala, hari yang penuh ribut sesak, supaya boleh kita minum daripada telaganya yang sudah didatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi adalah sebaik-baik panutan idola kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sebab tu ulama pesan, tuan-tuan, tolong kosongkan seketika. Siapa pun yang engkau fikirkan dalam benak fikiran, keluarkanlah ketika waktu malam tersebut. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada siapa yang ada dalam badan, dalam diri, dalam kepala kita. Muhammad itu lebih baik sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada itu. Fikirkan susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan fikir selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikir saja hal perkara yang boleh mendekatkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikir sunnah dia, fikir agamanya, fikir syariatnya. Tuan-tuan,
Jangan rosakkan fikiran kita. Jangan kotori batin kita. Biarkan hati kita ini suci. Biarkan hati kita ini bersih. Duk fikir susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau nak cerita bab rindu, bab cinta, sangat banyak tuan-tuan. Cinta ni, Allah duk cipta sampai perkataan yang perkataan cinta tu pun dah menunjukkan sebuah kecintaan. Kalau dalam bahasa Arabnya kita sebut hub. Hub ni maksudnya cinta, rindu. Hub lah ha dan ba. Mula dengan huruf ha dan akhir dengan huruf ba. Cinta tu tuan-tuan, apa nak disebut dalam falsafah perkataan bahasa Arab ini tuan-tuan. Mula dengan huruf ha dalam tuan-tuan dan diakhiri dengan huruf ba. Mula dengan dalam, barulah keluar pada bibirnya. Cinta itu mesti ada di hati dahulu, barulah dicerminkan oleh bibir kita. Bahkan ba itu, huruf ba itu, pada perkataan hub itu tadi, itu ada dua tuan-tuan. Hub pun, ada sabdu di situ. Kata ulama, udghimatul dalam ilmu apa tu Allah SWT, ilmu bahasa itu, udghimatil ula fi thani fasara ba'an wahidan musyaddada. Apa maksud dia tuan-tuan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini isyarat luar biasa. Ba-nya ada dua tapi jadi satu. Bahasanya begitulah. Maknanya apa? Tak sah cinta itu kecuali kita menjadi satu. Yuaddi ila fana'il muhibbu fil mahbub, kata Allah, kata ulama, kata orang yang membuat syair tuan-tuan. Hatta sara kadzatin wahid. Inilah hakikat cinta. Dah tergila-gila dengan yang ia cintai, kemudian dia berusaha pula untuk serupa dengannya, sehinggalah memang ia serupa. Sifatnya nanti jadi sama, perbuatannya sama, sehinggalah zatnya pun itu akan jadi sama. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, ana man ahwa, sayalah orang yang dirindui, kata syair Arab. Dan orang yang saya rindu itu adalah saya sendiri. Apa dia maknanya tuan? Kami saling menjadi satu. Kalau engkau lihat aku, engkau akan lihat dia. Dan bila engkau lihat dia, maka engkau akan nampak kami. Ini satu falsafah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah merasakan cinta kita ni adalah paling baik sampai kita rasa mandi tak basah. Tak payah dah tuan-tuan. Nabi pernah mengungkapkan rasa rindu dia. Kita pernah dengar kisah-kisah ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku rindu nak melihat ikhwanana. Tuan-tuan tak ingat ke kisah tersebut tuan-tuan? Sahabat tanya, awalasna ikhwanu. Sahabat tanya, kami bukan ikhwan kamu ke? Apa kata Nabi SAW? Kamu sahabat aku je. Ikhwan ni, kata Nabi SAW, adalah satu kaum yang datang lepas daripada aku. Mereka beriman dan tak pernah pun melihat aku. Cinta sangat kat aku, tapi tak pernah melihat aku. Tuan-tuan, kalau kita rasa kita rindu pada baginda sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah baginda dah lebih dahulu rindu pada kita. Bahkan sebelum kita diciptakan, sebelum kita datang pada dia tuan-tuan, Nabi dah rindu pada kita sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah yang boleh memutuskan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka siapakah yang patutnya berhak duduk masuk di antara kita dengan hati yang sangat penyayang ini sallallahu alaihi wasallam? Tak ada tuan-tuan. Tak ada yang berhak kita cintai dalam dunia alam semesta ini melebihi cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pernah sekumpulan sahabat tanya, siapa makhluk Allah paling menakjubkan imannya, kata sahabat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Maka wahai Rasulullah, kata sahabat, adakah para malaikat? Kata Nabi SAW, bagaimanakah malaikat itu? Mereka itu tak beriman sedangkan mereka nampak apa yang mereka lihat. Kata Nabi SAW. Sahabat tanya lagi, apakah para Nabi? Kata sahabat, tuan-tuan, maka Nabi SAW macam mana sebut, macam mana boleh sahabat-sahabat Nabi ni tak beriman sedangkan wahyu itu para Nabi. Minta maaf, apakah para Nabi ridwanullahi alaihim? Maka Nabi SAW jawab, apakah macam mana boleh mereka itu tak beriman sedangkan wahyu itu turun pada mereka? Maka sahabat tanya, tuan-tuan, maka apakah kami? Maka Nabi SAW sebut, kenapa kalian tidak beriman sedangkan aku di hadapan kalian?
wahyu sampai kepada kalian. Turun ayat Al-Quran, tarawnal ayat. Kamu semua melihat ayat-ayat yang turun, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman a'jabul iman, kata sahabat. Tapi itu siapa iman yang paling hebat ini? Siapa yang takjub sangat iman dia? Maka kata Nabi SAW, satu kaum yang orang yang terbaik imannya itu adalah ketika mana satu kaum yang datang setelah aku. Mereka beriman kepada aku dan tak pernah melihat aku. Tuan-tuan, mereka tak menyaksikan aku di alam nyata. Mereka tak menyaksikan kita di alam nyata, kata Nabi SAW. Tak nampak pun tanda-tanda kerasulan aku. Tak melihat pun wajah aku. Tapi mereka merindui sehingga tumpah air mata mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, fikir tuan-tuan. Kalau ada orang sponsor kita rumah setahun, kereta setahun, mana mungkin cinta itu tak hadir pada orang yang sponsor kita tu. Paling tidak kita akan rasa tu hutang budi. Tapi tuan-tuan, kenapa Allah itu memberi kita bumi, memberi kita oksigen, memberi kita makanan, tapi susah untuk cinta itu hadir pada Allah? Kenapa tuan-tuan? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kata Allah. Sebab cinta itu hanya untuk orang beriman. Sebab tu Allah duk cerita, ni ciri orang beriman ni. Ni cerita orang beriman. Surah Sejadah ni, lepas daripada ni, Allah nak cerita, ni ciri orang beriman. Orang beriman ini sahaja yang dia akan rasa hadir kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sambung daripada ayat tadi, yad'una khaufan wa tama'a. Dia tak cukup sekadar beriman solat malam sahaja, tuan-tuan, melainkan orang beriman itu dia akan tunduk. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, melainkan tunduklah kamu, sujudlah kamu dengan ketakutan yang mengharapkan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tak mampu capai iman sebegini, ketahuilah kita akan jadi orang yang tak reti nak bercerita. Kalaulah kita mampu capai iman sebegini, ketahuilah kita tak akan mampu nak cerita. Kita tak reti nak bercerita masalah kita pada orang lain dah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ni, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia dah tak risau dengan rezeki dah. Yakin sungguh Allah itu ada. Ni ciri-ciri orang beriman, tuan-tuan. Sikit pun sikit lah. Usaha nanti Allah mesti tambah punya keyakinan dia, tuan-tuan. Banyak dah dapat, banyak sangat dah harta aku ni, tuan-tuan. Yakin Allah yang beri, maka dia beri pula pada orang lain. Dia bantu pula agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau pusingan ini wujud dalam dunia, semua orang jadi bahagia. Yang sebenarnya memang akan wujud pun saat-saat itu, iaitulah ketika mana Mahdil Muntazar turun, ketika mana Al-Imam Mahdi turun ke dunia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, kata Allah Subhanahu wa taala. Menyambung ayat tadi, tuan-tuan, tatajafa, selepas itu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Lepas dah cerita satu-satu ciri-ciri orang beriman, Allah terus berjanji. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tengok janji Allah, tuan-tuan, dalam surah As-Sajdah. Balasan Allah nak beri pada orang beriman yang sentiasa bangun malam, ciri-cirinya tadi. Yang sentiasa doa minta pada Tuhan ketika bangun malam tersebut. Yang sentiasa, ataupun bukan waktu malam lah, yang penting dia berdoa minta pada Tuhan. Yang ketiga, sentiasa mengharap pada jalan Allah Subhanahu wa taala hartanya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sentiasa dengar ayat Al-Quran. Apabila mendengar ayat Al-Quran, bila mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, tertunduk habis dia. Marah dia, ego dia hilang serta merta. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 golongan ini, 5 ciri ini yang ada pada seorang individu, maka Allah beri dia balasan. Apa yang Allah nak bagi pada balasan pada dia? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, kata Allah. Allah kata balasan untuk mereka ni, takkan ada seorang pun tahu apa yang nak betul-betul aku bagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Takkan ada manusia seorang pun tahu. Yang penting sifatnya ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun.
takkan ada daripada benda-benda yang aku beri itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang manusia tak suka. Semua akan disukai oleh orang tersebut. Tapi perkara tersebut manusia kan takkan tahu. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutlah nikmat apa yang ada dalam syurga yang dah kita cerita. Pasarnya, kecantikannya orang itu, kecantikannya syurga, keluasannya, kecantikan isterinya, bidadari-bidadari yang jadi maid kita, yang jadi pelayan lah maid kita ketika itu, kerajaan-kerajaan, istana-istana, sungai-sungai yang Allah beri ketika itu, tuan-tuan. Semuanya ini bukan apa yang Allah nak beri dalam ayat ini. Tuan-tuan, kita tak tahu apa yang Allah nak beri dalam keadaan orang sebegitu. Ada sebagian ulama sebut, tuan-tuan, dalam tafsir Al-Azhar, sebagai contoh, perkara yang dah dimaklumkan pun sampai tahap, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, nak tunjuk Allah nak beri sesuatu yang kita pun memang takkan tahu apa dia. Perkara yang dah dimaklumkan kat kita pun kita tak tahu Allah sediakan. Contohnya, tuan-tuan yang dimulakan Allah, kita tahu ada pelayan, kita ada maid, kita panggil macam orang gaji lah, kita ada bidadari. Nah, maid lah tu. Tapi kita tak tahu bidadari tu apa sebenarnya. Tak tahu. Istana, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan dibina satu istana yang dalam istana tersebut beribu bilik, kata Nabi SAW dalam satu riwayat. Tapi kita tak tahu macam mana Allah nak beri istana yang macam mana. Telaga Kautsar tu Allah sebut, Nabi sebut SAW. Tapi tahu ke kita rasanya apa? Macam mana rasa dia, manis dia? Betul-betul tak ada seorang pun yang tahu apa yang Allah nak simpan, apa yang Allah nak beri pada orang beriman di atas hari itu. Allah sahaja yang tahu hakikat dia nak bagi pada orang yang taat kepada dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi jaza'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan setelah mana kau betul-betul buat dulu. Tuan-tuan yang dimulakan Allah, apa dia yang betul-betul buat dulu, tuan-tuan? Apa dia, tuan-tuan? Jangan sombong. Saya sebut banyak kali, perkara ni cerita jangan sombong sahaja. Sombong ni banyak benda boleh kait. Dalam banyak-banyak kesalahan, zina, kita ada kesalahan besar, minum arak, bunuh orang, buatlah 100,000 sekali sekalipun perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan, dalam hukum fiqah, tak jadikan dia itu seorang kafir. Takkan. Tapi sekali dia sombong untuk tunduk depan Tuhan dia, sekali dia sombong untuk tunduk depan Tuhan dia, tuan-tuan, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Nabi SAW? Beza antara orang kafir dengan Muslim adalah solat dia. Sombong Allah bezakan terus, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan solat. Sombonglah, sombong dengan Allah. Sombong untuk tunduk, paling tidak pada sifat kehambaan dalam solat, habis dia. Atau kata ulama, dia solat dah, tapi maksud yang dia buat secara terang-terangan ataupun dia sengaja cerita pada orang lain, maka dia orang yang sombong seperti mana orang yang tak solat tadi. Maka habis dia, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ingat Allah sebut apa? Afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu lepas tu Allah tanya pula, lepas daripada ayat tu Allah tanya pula pada kita semua, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Afaman kana mu'mina, sama ke orang mukmin dengan orang kafir? Hampa ingat, orang Kedah kan? Korang ingat orang mukmin dengan orang fasik ni sama ke? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Korang ingat Islam dengan kafir ni sama ke? Korang rasa ahli syurga dengan ahli neraka ni sama ke? La yastawun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti takkan sama, kata Allah. Sebab tu dalam pembacaan surah As-Sajdah, ayat ini paling baik berhenti. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Takkan sama. Mana boleh sama? Orang mukmin aku beri dia benda yang tak boleh dia fikir walaupun dah terangkan. Tadi syurga tadi, tuan-tuan yang dimulakan Allah. Balasan-balasan yang Allah nak beri. Tapi orang fasik, orang kafir, aku beri juga benda yang mereka tak mampu bayar, tak boleh fikir, walaupun dah berkali-kali ingatkan. Apa dia? Neraka. Nikmat aku beri atas dunia sama. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Orang kafir,
Orang mukmin diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang sama, tapi ingat akhirat esok balasan aku yang aku sediakan langsung tak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. Sama tak? Lain. Allah ingatkan kita macam-macam. Balasan Allah dah beri. Nak jadi sama lagi ke? Macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak kenapa Nabi Adam tu dia sempat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah? Kenapa Nabi Adam sempat makan buah khuldi? Padahal Nabi Adam, Nabi dijaga daripada maksiat. Tuan dan mulakan Allah. Nabi Adam itu diperkenankan makan buah khuldi. Bukan sebab tak dijaga. Bukan. Tapi untuk beri satu perkara yang namanya taubat bagi orang yang bukan Nabi selepas daripada itu. Sebab itulah lepas daripada beliau melakukan kesalahan tersebut, diperkenankan Allah makan buah khuldi tersebut, tuan-tuan. Maka turun ayat taubat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam alaihi salam akhirnya menerima satu perkara yang namanya taubat. Maka taubat itulah yang akhirnya membezakan manusia dengan iblis. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. Sama tak orang mukmin dengan orang fasik? Ini tuan-tuan yang dimulakan Allah. Taubat itu yang membezakan manusia dengan iblis. Iblis salah, dia minta taubat tapi dia tak nak taubat. Bahkan dia kata apa, tuan-tuan? Ana khairum minhu khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Dia kata, tuan-tuan dia belakang Allah, akulah yang paling baik. Aku ni daripada api, dia daripada tanah. Tak sama level ni. Api nak sujud kat tanah, tak sama level. Maka dia berikan kesempatan untuk taubat. Tak nak taubat, tuan-tuan dan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, manusia ini salah wajar. Sangat biasa. Sebab manusia dia ada nafsu. Yang tak wajar, yang tak sepatutnya adalah kalau dah salah tapi tak nak minta maaf, tak nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cuba pegang hati, pegang kepala. Tanya diri kita, tuan-tuan. Kita ni iblis ke kita ni manusia? Jadi seburuk apa pun kita, sejahat mana pun kita berbuat maksiat yang tidak nampak oleh orang lain, tuan-tuan, ada tempatnya untuk kita berbalik. Ini namanya surah As-Sajdah. Suatu kerahmatan untuk semua orang. Sebab tu dia minta untuk amalkan pagi, setiap hari waktu malam. Dan surah Al-Mulk itu isinya lebih kurang sama dengan surah As-Sajdah. Tafsirnya lebih kurang sama dengan surah As-Sajdah. 2 kali peringatan yang sama diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni tak jadi orang sombong saja. Panjang tuan-tuan surah tu kalau kita baca. Jadi 5-6 muka surat. Tapi nak cerita bab sombong saja sebenarnya. Tuan-tuan, orang jahiliah dulu-dulu tu, tuan-tuan, banyak sangat sifat buruk dia. Ada yang tukang penggal kepalanya, ada yang tukang bunuhnya, ada yang mabuknya, ada yang jadi perogolnya, ada yang jadi dukun. Tapi ambil peluang untuk bunuh, merogoh orang. Orang jahiliah dulu, tuan-tuan, yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang membayar sesuatu khidmat dengan benda yang tak sepatutnya, tuan-tuan. Tapi bila datang kesempatan untuk taubat, bila datang kepada mereka kesempatan untuk taubat kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, akhirnya mereka pilih untuk bertaubat dan jadi yang terbaik daripada yang terbaik. Sekarang kita dah keluar daripada zaman tersebut, zaman jahiliah. Tolong jangan kembali lagi pada zaman tersebut. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Nak cerita taubat ni dia satu harga diri, tuan-tuan. Dia memang harga diri manusia tak boleh. Sebab kita ada kesombongan. Kita ada yang maha sombong, maha tinggi. Walaupun manusia itu sangat hebat, mahal, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap juga taubat itu menjadi satu kemuliaan. Manusia itu mahal, tuan-tuan. Kalau kita ambil 10 ekor lembu, kita boleh tentukan harga dia. Letak dekat tepi jalan, berapa ekor ni? 10 ekor. Berapa harga boleh tetapkan, tuan-tuan. Tetapi kalaulah kita ambil seorang manusia ni kita letak kat tengah-tengah jalan, tanya harga, tak ada orang boleh tetap.
Manusia hanya boleh ditentukan sama ada baik ataupun buruk melalui akhlak dan ilmu je. Sebab itulah mas kahwin pun menentukan dengan akhlak dengan ilmu. Sebab tak ada harga. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada harga untuk seorang manusia, seorang individu, dan itulah juga sebagai satu kemuliaan manusia, dan sebesar-besar kemuliaan manusia itu adalah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebesar-besar nikmat taubat itu nikmat taubat itu adalah yang akhirnya nanti membawa kita kepada kerinduan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Nabi itu adalah jambatan untuk akhirnya kita merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sampai situ saja untuk hari ini. Moga-moga bermanfaat kita punya penafsiran tersebut. Saya serahkan semula kepada Ustazah. Baik, Alhamdulillah, syukran jazilan kasiran kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim di atas pimpinan bacaan surah-surah pilihan kita pada malam ini, dan juga bacaan doa serta tadabbur daripada surah As-Sajdah sebentar tadi. Allah kita doakan semoga kita semua dijauhkan daripada sifat sombong yang telah Allah sebutkan, dan juga kita memohon supaya kita semua dijadikan hamba Allah yang mencintai Nabi SAW dan seterusnya sampai cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz nak buat? Kita memang susah nak nangis, Ustaz tak tahu macam mana. Kalau Ustaz boleh tolong sebelum berakhir kita sama-sama mengaminkan doa daripada Al-Fadhil Ustaz sikit lagi, dan juga seterusnya kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bangun malam ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk merasakan keterangan malam ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk merasakan betapa nikmatnya menceritakan sesuatu masalah kepada Engkau ya Allah. Berikan kepada kami rasa tenangnya esok ketika mana kami bangun malam itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hati kami tidak keras. Hati kami itu lembut bila menyebut nama-Mu ya Allah. Maka lembutkan hati kami untuk sentiasa mengingati-Mu, merinduimu ya Allah. Supaya kami ada alasan merinduimu sehingga menetiskan air mata. Yang air mata itu adalah jaminan untuk tidak kami dengar bunyi bau neraka ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Bantu kami ya Allah. Kami berkumpul hari ini tidak lain tidak bukan untuk menyatakan rindu kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Maka berikan kelembutan, berikan kesempatan taubat itu pada kami ya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس وسورة العصر سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang mendengar hari ini. Moga-moga mendapat manfaat untuk saya terutamanya dan tuan-tuan perempuan sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua, dan juga tahniah kepada yang baik.